Okey, selamat pagi. Hari ini cikgu akan sambung graf halaju masa. Okey, sebelum ini kamu belajar graf sesaran masa. Beza graf halaju masa dengan graf sesaran masa adalah pada paksi Y ini sahaja dekat sini. Ini halaju. Kalau yang sebelum ini dekat sini adalah sesaran. Okey, macam ni. Ini adalah sesaran masa. Okey, graf sesaran itu dipanggil graf sesaran masa. Untuk yang kali ini kamu belajar graf halaju masa. Okey. Sekiranya kamu lihat dekat sini, graf ini mendatar sahaja, itu menunjukkan bahawa itu adalah A. Kalau mendatar, biasakan kena tahu kecerunannya adalah sifar. Dah nama pun mendatar. Cerun ini kalau kita panggil dia sama ada dia seperti keadaan bukit, itu kita panggil cerun. Jadi kalau mendatar sahaja itu adalah sifar, tiada kecerunan. Jadi kecerunan adalah sifar. Sebuah kereta bergerak pada hal laju seragam 20 ms negatif 1 selama 10 saat. Jadi hal laju dekat sini adalah malar. Okey, hal laju malar. Maksudnya malar tu adalah sama sahaja. Sepanjang 10 saat itu hal lajunya 20 ms 20 meter per saat sahaja sepanjang 10 saat itu. Pecutan adalah sifar sebab dia tidak memecut. Sepanjang 10 saat itu perjalanannya hanyalah hal lajunya adalah 20 ms negatif 1 sahaja. Dia tidak memecut, dia tidak menaik. Maksudnya tiada pecutan. Pecutan adalah sifar. Okay, seterusnya kita pergi pada B. Dekat sini B. Okay, kalau kamu lihat dekat sini adalah B. Ini B. Kecerunan adalah, kalau kamu lihat pada graf pun, dia meningkat. Okay, jadi kecerunan adalah positif dan seragam. Kereta memecut secara seragam ke 60 ms negatif 1 dalam masa 40 saat. Jadi hal laju untuk kecerunan positif dan seragam ini, hal laju bertambah secara seragam. Kerana kalau kamu lihat graf itu meningkat, jadi hal lajunya bertambah. Pecutan adalah positif atau pecutan adalah seragam. Okey, pecutan adalah seragam. Okey. Ataupun pecutan positif seragam pun boleh sebab dia meningkat. Okey. C, kecerunan adalah dia menurun. Jadi kecerunan adalah negatif dan seragam. Kereta memperlahankan gerakan secara seragam sebelum berhenti selepas 50 saat. Hal laju berkurang secara seragam sebab graf menurun. Kereta bergerak dengan pecutan negatif. Kenapa pecutan negatif? Kerana dia berkurang, kecurunannya berkurang. Jadi maksudnya pecutannya berkurang. Jadi pecutannya negatif atau kita panggil nyah pecutan seragam. Nyah maksudnya memperlahankan. Okey, memperlahankan kenderaan. Okay, kita pergi kepada penyelesaian masalah. Okey, yang ini cikgu nak tunjukkan video bagaimana cara untuk mengira. Okey, ini adalah graf sesaran masa. Ini daripada slide kamu tadi, cikgu cuma salin sahaja. Okey, sesaran dalam masa 9 saat. Ini adalah 9 saat. Okey. Jadi, dia nak sesaran daripada 0 sampai 9 saat. Kalau kamu lihat dekat sini, graf ini menaik. Jadi maksudnya dia menaik, meningkat sampai 4. Jadi sini kamu tulis 4. Okey. 4. Lepas itu dekat sini kamu lihat dia menurun. Okey, menurun. Maksudnya kalau menurun dia adalah negatif. Kalau dia meningkat dia adalah positif. Okey, dia menurun jadi negatif. Dia turun berapa banyak? Dekat sini 4 kan? Ke bawah sini 2. Jadi maksudnya keseluruhan dia turun adalah 6. Jadi tolak dengan 6. Okey. Dan kalau kamu lihat dekat sini,
sampai ke 9 sini dia mendatar. Jadi ini kita panggil kosong, dia langsung tidak ada hal laju. Okey, kosong sahaja. Jadi tambah dengan kosong. Okey, bukan tidak ada hal laju, tidak ada sesaran. Jadi kosong sahaja. Okey. Jadi tambah sahaja 4 tolak 6 tambah kosong, kamu akan dapat jawapannya negatif 2. Sesaran unitnya adalah meter. Okey, itu untuk A. Sekarang kita pergi kepada kecerunan graf. Okey, kecerunan graf daripada 9 saat hingga 13 saat. Okey, ini 9, ini 13. Jadi kecerunan adalah yang ini. Ini kita panggil kecerunan. Jadi kalau kamu lihat kecerunannya, ini adalah, kalau kamu belajar matematik, (13)6. Okey. Ini adalah dekat sini. Dekat sini adalah sembilan kosong. Okey, kalau kamu belajar matematik lah. Okey. Jadi kalau nak cari kecerunan, dekat sini 6. Okey, dia sampai dekat sini. Sampai dekat sini negatif ini. Jadi dekat sini adalah, dekat sini negatif 2, 9 negatif 2. Okey, X dulu. 9 negatif 2. Jadi, kalau kamu belajar kecerunan dalam matematik, tolak-tolakkan. Okey, Y kuasa 2 tolak Y 2 tolak Y 1 yang itu. Okey, jadi ini adalah Y 2. Jadi, 6 tolak dengan negatif 2. Okey, sebab ini adalah Y 1. Bahagikan dengan 13 tolak dengan 9. Okey, kamu akan dapat 6 tambah 2, kamu akan dapat 8. 13 tolak 9, 4 kan. Jadi 8 bahagi 4, kamu akan dapat 2 ms negatif 1. Okey, itu cara untuk selesaikan. Yang itu. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2, graf hal laju masa. Dia minta sesaran. Sesaran sama dengan luas di bawah graf. Jadi, luas di bawah graf untuk 10 saat yang pertama dia minta. Okey, 10 saat yang pertama. Okey. 10 saat yang pertama adalah di sini, 10. Okey. Jadi, dia kata sesaran adalah luas di bawah graf. Jadi, kamu hanya cari luas di bawah graf yang ini. Kamu belajar matematik, betul? Okey, macam mana cari luas? Panjang darab lebar, kan? Jadi, 10 darab dengan 20. Okey, ni 10 darab dengan panjang. Di sini 20. Jadi, kamu akan dapat 10 darab 20. Kamu akan dapat 200 meter untuk sesaran. Okey, senang. Okey, sekarang kita pergi kepada pecutan dari 50 saat hingga 100 saat. Pecutan sama dengan kecerunan. Jadi, 50 hingga 100. Sama juga macam tadi. Kamu buat macam matematik. Okey, ini adalah 50, 60 kedudukannya. Okey, yang ini adalah 100, kosong. Ini adalah Y2.
Ni adalah Y1. Belajar matematik kan, cari kecerunan kan. Ni adalah X2. Ni adalah X1. Jadi cari kecerunan Y2 tolak Y1. Y2 yang ini. Okey. Okay, sorry, yang ini Y2 sebab ini adalah yang titik terakhir. Ini Y2, ini X2, ini Y1, ini X1. Okay, jadi Y2 adalah kosong tolak dengan 60 bahagi dengan 100 tolak dengan 50. Kamu akan dapat kosong tolak 60 adalah negatif 60 tolak bahagi dengan 50. Kamu akan dapat tekan kalkulator kamu akan dapat negatif 1.2 ms negatif 2. Okay, itu penyelesaian untuk pengiraan graf hal laju masa. Okay, untuk uji diri 11.3, dia nak minta sesaran akhir. Sesaran akhir adalah sesaran ke semua ini. Okey, di sini turun. Jadi kalau turun dia kena ada tanda negatif. Negatif berapa? Dia turun berapa banyak? 8. Okey, jadi tulis negatif 8. Okey, tambah dengan, ni ada tak sesaran dia? Okey, tak ada, kosong kan, mendatar. Jadi tambah kosong. Tambah dengan, ini naik berapa? Naik 6. Jadi tambah dengan, bukan naik 6, naik 5. Okey, jadi dia naik 5 tambah dengan 5. Jadi negatif 8 tambah kosong tambah 5, kamu dapat berapa? Ya, negatif 3 meter. Itu sesaran untuk A. Selesai A. Okey, hal laju pada 2 saat yang pertama. 2 saat yang pertama adalah yang ini. Okey, hal laju adalah bersamaan dengan dia punya sesaran bahagi masa. Okey, 2 saat yang pertama sesarannya adalah 8. Okey, jadi 8. Tetapi memandangkan dia ada negatif, dia menurun. Jadi negatif 8 bahagi dengan masanya 2. Jadi negatif 8 bahagi 2, kamu akan dapat negatif 4. ms negatif 1. Kenapa negatif? Sebab graf ini menurun ya. Menurun. Okey, C. Hal laju di antara 4S dan 6S. 4S dan 6S di sini. Ini 4S, ini 6S. Okey. Jadi, carilah kecerunan. Okey. Oh, bukan cari kecerunan, sorry. Carilah menggunakan rumus hal laju sama dengan sesaran bahagi masa. Okey, dalam masa ini 4 ke 6 saat, berapa sesaran dia? Okey, 5. Jadi sesarannya 5 bahagi berapa masa dia? 6 tolak 4 dapat 2. Jadi 5 bahagi 2, kamu akan dapat 2.5 ms negatif 1. Okey, itu untuk uji diri 11.3. Okey. Cikgu harap kamu dapat ikut. Okey, ini pula adalah soalan 2. Masih lagi uji diri. Okey, dia minta sesaran akhir. Sama juga. Bila dia meningkat macam ni dan di sini 8, maksudnya 8 lah, positif 8. Okey. Dan di sini dia berkurang. Jadi, kalau berkurang, negatif. Negatif berapa dia berkurang? Sini 8, sini 8. 8 tambah 8 berapa? 16. Okey, jadi tolak dengan 16. Jadi, tambah dengan, sebab di sini daripada dia menurun, dia menaik semula. Okey, tambah dengan berapa? Di sini 8. Jadi, di sini berapa? Ya, 8. Jadi, tambah lagi 8. Sama dengan 8 tolak 16, negatif 8. Tambah 8 jadi kosong sesaran dia. Okey, kosong, jangan lupa unit, kosong meter. Okey, sekarang kita pergi hal laju purata. Hal laju purata, kamu kena kira keseluruhan
keseluruhan sesaran tadi. Okey, keseluruhan sesaran. Jadi, sesarannya berapa kamu dapat? Ni ke sini 8. Okey, sini lagi 16. Tambah lagi 8. 8 tambah 16 tambah 8, kamu dapat 8 tambah 16. Okey, belajar matematik kan. 14 naik 1, 24. Tambah lagi 8, 16 naik 1, 32. Jadi kamu dapat sana 32 bahagi dengan jumlah masa adalah 8. Jadi 32 bahagi 8, kamu akan dapat 4 ms negatif 1. Okey, itu untuk soalan 2. B. Untuk soalan 2C, laju tempoh daripada 2 saat ke 6 saat. Okey, 2 saat ke 6 saat yang ini. 2 saat ke 6 saat. Okey. Jadi 2 saat ke 6 saat daripada sini ya. Ini 2. Okey, di sini dia dan 6 di sini. Jadi berapa ke semua sesarannya? Sebab dia menurun, jadi itu adalah negatif. Lajunya adalah sama dengan negatif 16. Okey, bahagi dengan masa dia daripada 2 sampai ke 6, 6 tolak 2, 4 kan. Jadi dapat 4. Negatif 16 bagi 4 dapat negatif 4 ms negatif 1. Okey, cikgu betulkan. Negatif 4 ms negatif 1. Okey, itu untuk soalan uji diri 2. Okey, cara penyelesaian macam tu. Okey, untuk soalan 3, soalan uji diri, soalan 3, bandingkan pecutan objek P dan Q pada OR. PQ pada OR, OR pada jarak dekat sini. Jadi, bandingkan P dengan Q. Pecutan objek mana lebih besar? Pecutan P atau pecutan Q? Ya, pecutan objek P lebih besar sebab dia berada di atas Q. Berikan sebab bagi jawapan anda. Kenapa kamu kata P lebih besar? Ya, sebab kecerunan graf P lebih besar. Untuk soalan 4, soalan uji diri 4, dia minta soalan 4A laju pada 5 saat. Okey, laju pada 5 saat. Kamu lihat dekat sini. Ini dia kata laju. Jadi, dekat sini 10. Jadi, perlu kira lagi tak? Tak perlu. Okey, jadi laju sama dengan 10 meter per saat. Okey, tak perlu kira. Okey, sekarang kita pergi kepada B, jumlah sesaran. Jumlah sesaran adalah luas di bawah graf. Jadi, cari dulu luas di bawah graf yang ini. Okey, 10 darab dengan 5. Okey, kamu akan tambahkan dengan luas di bawah graf yang ini. Macam mana nak cari luas segitiga? Ya, 1/2 darab dengan panjang darab dengan lebar. Berapa panjang dia? 10. Berapa lebar dia? 8 tolak 5 dapat 3. Okey, jadi tambah semua ini. 10 darab 5, 50. Tambah ni 2 potong, ni jadi 5. 5 darab 3, 15. Jadi kamu akan dapat 65 meter untuk sesaran. Okey, 65 meter sesaran. Sekarang kita pergi C, pecutan dari 0 hingga 5 saat. 0 hingga 5 saat, berapa pecutannya? Kamu lihat graf ini mendatar kan? Jadi ada tak pecutan kalau mendatar? Okey, tak ada. Jadi pecutannya tak perlu susah-susah kira. Pecutannya adalah 0 ms negatif 2. Okey, sekarang kita nak kira pecutan terakhir D, pecutan dari 5S, 5 saat hingga 8 saat ini. 5 saat hingga 8 saat. Carilah pecutannya sama dengan, okey, kamu boleh buat daripada 5 saat kepada
8 saat. Pecutan sama dengan H laju akhir tolak H laju awal bahagi dengan masa kan. Okey, H laju akhir dia dekat sini adalah kosong. Jadi, kosong tolak dengan H laju awal dekat sini 10 bahagi dengan masa 8 tolak 5. 8 tolak dengan 5, kamu akan dapat negatif 10 bahagi dengan 3. 8 tolak 5 kan dapat 3. Jadi kamu akan dapat negatif 3,33 ms negatif 2. Okey, itu soalan uji diri untuk soalan nombor 4.